Okey tuan-tuan, jadi sebelum kita mula saya akan tunjukkan barang-barang yang kita perlukan. Okey, jadi kat sini saya menggunakan UPVC putih, okey. UPVC saiz 4 inci tuan-tuan. Okey, jadi kat sini saya gunakan UPVC 4 inci bersamaan dengan end cap dia tuan-tuan. Okey, jadi UPVC 4 inci end cap saya potong sebanyak 1 kaki. Okey, semua pangkat saya menggunakan potongan sebanyak 1 kaki. Sebab apa? Sebab tu saya akan tunjukkan, sebab saya akan update video-video ada sebab saya potong sebanyak 1 kaki. Okey tuan-tuan. Jadi ini yang saya gunakan UPVC 4 inci dan end cap. Okey. Jadi barang-barang lain yang kita perlukan semestinya lah tuan-tuan. Kita perlukan ini dia. Okey, jadi ini adalah propolis cair. Propolis daripada sarang Thoracica tuan-tuan. Okey, jadi saya gunakan propolis Thoracica ni sebab apa? Sebab dia ada bau yang kuat ya bila kita lalu kat sarang dia. Okey, jadi ini adalah propolis cair yang dah dicairkan. Iaitu propolis Thoracica. Okey tuan-tuan. Jadi saya cairkan menggunakan ini tuan-tuan. Okey. Isopropyl alkohol. Okey, purity 99% sebanyak 1 liter ni. Okey, jadi ini banyak lagi tuan-tuan. Saya akan gunakan saya nak test juga propolis daripada sarang lain. Ada sarang-sarang yang saya miliki yang ada sarang tu bau propolis dia yang kuat. Jadi saya rasa saya akan gunakan juga propolis dia. Jadi buat masa ni memang propolis Thoracica ni pun memang berkesan tuan-tuan. Okey, jadi kebanyakannya hitam akan masuk lah. Okey, jadi ini adalah propolis cair yang dah dicairkan menggunakan isopropyl alkohol. Okey tuan-tuan. Jadi ini barang-barang yang kita perlukan. Okey, jadi barang-barang lain seperti biasa. Okey, kita perlukan tadi end cap. Okey, jadi end cap. Jadi kat sini kita perlukan juga L shape tuan-tuan untuk gantung dia. L shape ni saya beli kat kedai RM2 tuan-tuan. Okey, jadi ini L shape kita perlukan. Okey, L shape, tape, dan ini kita perlukan. Okey, jadi tuan-tuan, ini mungkin tuan-tuan tak nampak. Okey, ini ada plastik jenis. Kita perlukan juga plastik jenis satu. Okey tuan-tuan, jadi tuan-tuan perlukan plastik jenis ni dekat kedai alat tulis lah saya beli. Okey, jadi plastik jenis ni. Dan tool lain kita perlukan hole saw. Okey tuan-tuan, tape lah, span. Okey, jadi dan juga drill lah. Okey, jadi saya gunakan grinder untuk potong pipe ni, tak perlu lah. Tuan-tuan nak guna grinder, tuan boleh guna gergaji je, senang, mudah kan. Potong UPVC je. Okey, jadi itu barang-barang yang kita perlukan. Okey, jadi tuan-tuan, jom kita mulakan. Okey tuan-tuan, jadi kita akan mulakan dengan membuat potongan ke atas plastik jenis tadi ya tuan-tuan. Saya akan buat plastik jenis ni. Okey, untuk apa plastik jenis ni tuan-tuan saksikan. Okey. Okey tuan-tuan, kat sini saya menggunakan plastik jenis ni untuk buat pelapik di bahagian dalam. Pelapik ni kita letakkan nanti di bahagian dalam penutup. Okey, jadi inilah tuan-tuan potong agak-agak dia boleh masuk betul-betul sendat. Sebab apa saya buat gini tuan-tuan? Okey, jadi untuk kita pindahkan sarap perangkap ni daripada perangkap ni ke sarang box ataupun kotak yang kita akan buat lebih mudah tuan-tuan. Jadi kita takkan merosakkan dia tuan-tuan. Okey, jadi ini dah kita letak plastik jenis tu di dalam bahagian penutup. Okey tuan-tuan, inilah saya gunakan plastik jenis tu. Itulah kegunaan dia. Kita letakkan di dalam. Okey, jadi bila kita nak pindahkan dia ke kotak yang kita akan buat lebih mudah. Okey, jadi itulah plastik tadi saya dah potong. Okey, jadi ini bahagian atas optional lah, tapi yang bawah ni memang penting lah. Kita kena letak satu je kalau boleh. Bahagian atas tu kita rosakkan sikit, tak apalah, sebab biasanya tak ada lah rosak teruk. Okey, jadi inilah kita gunakan plastik putih tu, kita dah potong. Okey, sekarang kita akan potong UPVC pula. Okey tuan-tuan, kita nak potong UPVC, saya selalu menggunakan tape lah, senang untuk kita dapat potongan yang sama lah tuan-tuan. Okey, jadi kita akan buat potongan UPVC ya.
Okey tuan-tuan, kita dah potong sebanyak 1 kaki. Okey, jadi saya akan buat pintu masuk dia di tengah-tengah lah, iaitu setengah kaki ya. Sebab kita dah potong 1 kaki, jadi kita akan buat pintu masuk dia di setengah kaki ni. Jadi di bahagian tengah lah. Okey, jadi untuk pintu masuk dia, saya menggunakan hole saw 20 mm ya tuan-tuan. Saya akan buat lubang sebesar 20 mm. Okey, jadi memang itulah pangkat yang saya gunakan. Okey, jadi ini adalah saiz 20 mm. Okey, jadi boleh mulakan. Okey tuan-tuan, jadi saya akan lubangkan penutup ni. Okey, jadi untuk saya letakkan L shape ni ya. Okey, jadi kita akan buat lubang untuk letakkan L shape ni. Okey tuan-tuan, ni ya. Okey tuan-tuan, jadi ni lah L shape yang dah dipasang. Jadi L shape ni lah kita akan ikat ke pokok lah. Okey, jadi tuan-tuan, ini L shape. Okey, jadi ni kita dah tebuk lubang, L shape semua kita dah siapkan. Okey, jadi kita boleh mulakan untuk langkah seterusnya lah. Okey tuan-tuan, tadi saya lupa mention okey, jadi saya gunakan sini adalah poly 20 mm Jadi kita potong sebanyak lebih kurang 1 inci ni. Dalam pendek ni je nampak jari saya. Okey, jari saya. Kita potong lebih kurang pendek tu je. Tak sampai jengkal pun ni. Pendek tu je. Okey, jadi kita gunakan poly 20 mm ni untuk diletakkan di pintu masuk depan dia ni ya. Sebab apa saya buat benda ni tuan-tuan? Jadi ini adalah untuk mengelak daripada air hujan masuk. Okey, jadi saya dah letakkan poly 20 mm ni di pintu masuk hadapan dia supaya mengelak air hujan yang masuk. Okey, jadi itulah. Tadi saya tak mention pipe ni bahan-bahan yang kita perlukan. Okey, tapi inilah saya letak poly 20 mm dan kita sangkutkan dia di pintu masuk hadapan dia. Inilah dia. Perangkat kita dah hampir siap. Okey. Jadi kita dah letakkan skru semua L shape. Okey, jadi kita dah letakkan pintu masuk. Okey, jadi kita boleh teruskan lah. Sekarang untuk letakkan propolis. Okey tuan-tuan. Okey, jadi jom. Okey tuan-tuan, jadi kita dah selesai masukkan semua. Okey, jadi sekarang ni kita akan masukkan propolis lah ke dalam ni. Propolis cair tadi ya. Okey, jadi jangan lupa ya plastik lutsina yang dah kita gunting tu letakkan di bahagian bawah. Yang ni di bahagian bawah plastik tadi lutsina ni. Okey. Jadi masa untuk letakkan propolis lah. Propolis cair. Okey. Okey, kita dah kenakan semua bahagian tuan-tuan. Okey. Kita tengok semua bahagian kita dah kenakan propolis tu. Okey, jadi dah melekit dalam ni. Okey, tuan-tuan. Ini bahagian dia. Okey. Kita letakkan semualah, kalau boleh bagi kena semualah propolis ni. Okey. Jadi kita tuang propolis tu di bekas yang ada plastik lutsina tadilah kan. Kita tuang kat situ. Dan dia bahagian bawah, biarkan dia propolis tu. Okey, kita sapu sikit di bahagian atas yang ada L shape ni. Okey, tu aja simple. Okey tuan-tuan. Okey, jadi inilah kita dah masukkan propolis. Okey, sekarang ni kita kena letakkan juga propolis yang besar ni ke pintu masuk ni depan pintu masuk ni. Ni supaya menarik lagi lah lebah tu. Okey, jadi propolis ni memang keras. Jadi tuan-tuan boleh jemur dia. Tadi kan panas, saya jemur sekejap. Dah lembut dah, tuan-tuan tengok dah macam slime ni. Okey tuan-tuan. Jadi kita letak
letakkan propolis tu. Kita bulatkan dia saja. Okey. Tuan-tuan tengok, saya bulatkan. Okey tuan-tuan. Ini propolis. Letakkan di bahagian pintu masuk dia tu lah. Propolis ni jangan risau, dia lekat tuan-tuan. Hujan panas pun dia lekat. Lagi panas dia cair, dia lagi lekat. Okey. Itu dia. Okey. Kalau tuan-tuan nak tambah di bahagian dalam pun tak ada masalah. Untuk pegang pipe tu ya. Okey tuan-tuan, kita dah pun siap pasang propolis di depan dan kita dah sapu propolis di dalam. Okey tuan-tuan, itu saja perangkap ni yang saya buat. Memang berkesan lah sekarang ni. Okey, jadi kita dah pun siap. Jadi saya akan tunjukkan nanti video update saya tentang pemasangan, pemilihan lokasi dia tuan-tuan. Lokasi paling penting. Okey, perangkap memang simple tuan-tuan. Itu dia. Okey, kita pasang tadi ada plastik duduk sini dalam. Okey, bawah sekali tu ada plastik duduk sini. Itu ada kegunaan dia tuan-tuan. Jangan lupa saksikan lagi video saya. Okey, sebab apa saya letak plastik tu. Okey, jadi itu dia perangkap kita. Dah pun siap tuan-tuan. Okey. Okey tuan-tuan, perangkap dah siap. Okey, jadi kat sini saya nak kongsikan sikit lah apa pengalaman saya dalam pasang perangkap ni. Okey, jadi kenapa saya buat perangkap UPVC ni tuan-tuan. Okey, dan saya juga buat perangkap buluh sebelum ni ya. Okey, ini perangkap menggunakan buluh. Okey, jadi saya nak kongsikan sikit lah antara dua ni. Okey, tuan-tuan, perangkap menggunakan buluh ni saya pasang juga. Saya tak kata dia tak berkena ya tuan-tuan. Memang saya dapat koloni. Tapi saya potong dia hampir dalam 40 lebih ya. Perangkap ni saya buat dalam 40 lebih. Saya dapat hanya dalam, tak salah saya dalam 6 koloni gitu sajalah. Dan dalam 6 perangkap aja yang masuk. Okey, saya tak kata perangkap tu tak berkesan tuan-tuan, buluh. Cuma saya nak beritahu tuan-tuan, saya nak kongsikan sikit lah pasal buluh ni, perangkap menggunakan buluh ni. Okey, perangkap menggunakan buluh ni dia tak tahan lah, kita tahu buluh ni memang tak tahan. Okey, jadi dia mungkin akan pecah di bawah dulu. Dan dia akan terbelah, merengkah dan dia terbelah. Okey, itu buluh ni memang tak tahan lah kalau hujan panas dia akan pecah. Okey, itu perangkap menggunakan buluh ni, itulah kekurangan dia tuan-tuan. Tapi kelebihan dia macam saya kata, okey, ada kekurangan dan kelebihan. Okey, jadi perangkap menggunakan buluh ni, kelebihan dia kita murah lah tuan-tuan. Okey, kita bawa sensor, kita isi minyak sensor dan kita boleh dapat banyak perangkap. Kita boleh buat perangkap menggunakan buluh ni. Memang banyak kita boleh dapat hanya menggunakan chainsaw. Okey, isi minyak dalam RM6 kita boleh potong banyak tuan-tuan. Okey, jadi itu saya kata perangkap menggunakan buluh ni jimat kos Perangkap ni mungkin kos sikit. Okey, jadi perangkap UPVC ni kos memang kita boleh agak memang asal saya memang kos dia memang tinggi sikit lah. Okey, jadi kita tahu PVC end cap saja pun dah mahal agak dalam berapa ringgit, dalam RM3 macam tu saya tak ingat. Dua ni dah RM6. Jadi kos dia ada kos kat sini. Jadi perangkap menggunakan UPVC ni kos sikit, tapi ada kelebihan dia juga tuan-tuan berbanding dengan buluh ni tuan-tuan. Okey, jadi buluh kita tahu dia akan pecah. Okey, jadi UPVC kita tahu memang dia akan tahan. Dia akan tahan tuan-tuan. Okey, jadi perangkap ni pula yang kelebihan dia kita boleh guna semula tuan-tuan. Okey, itu memang kelebihan dia. Itu yang saya buat perangkap menggunakan UPVC ni tuan-tuan. Kita boleh gunakan semula. Okey, jadi kita dah masuk koloni nanti, kita akan keluarkan koloni tu, kita masukkan ke dalam kotak yang kita akan buat, kotak sarang kelulut. Okey, jadi itulah kelebihan dia. Okey, itu tuan-tuan saya nak kongsikan sikit. Ingat perangkap UPVC ni ada kelebihan dia. Mungkin agak kos. Okey, jadi itu kekurangan dia, kos. Okey, jadi perangkap buluh ni ada kelebihan dia, kita boleh dapat percuma ya tuan-tuan. Isi minyak sensor RM6 kita boleh potong banyak perangkap ni menggunakan buluh. Bukan tak masuk tapi dia pecah. Okey, dia pecah bila kita pasang tu. Kalau kita biar dalam 2-3 bulan, kita tak tahu perangkap kita mungkin pecah dan kita rasa kenapa tak mengena. Okey, sebab perangkap ni dah banyak sangat crack. Okey, jadi mungkin kelulut pun tak mampu nak tampung crack-crack tu. Okey, jadi tuan-tuan, itulah saya nak katakan perangkap UPVC, itulah cara yang saya dapat saya kongsikan. Okey, jangan lupa subscribe video saya tuan-tuan. Dengan subscribe anda menyokong saya, okey, menyokong pengembaraan saya ni. Okey, jadi saya akan kongsikan juga video selepas ni. Video akan minggu, insyaAllah dalam seminggu lagi. Okey, saya akan kongsikan video perangkap saya yang dah mengena, perangkap buluh yang dah mengena, dan saya akan masukkan ke dalam kotak. Saya memang saya tahu perangkap ni tak efisien, tapi saya dah masukkan. Jadi saya akan sambung jugalah video tu. Saya akan bagi tengok tuan-tuan, tengok
Macam mana saya nak kongsikan saja pangkat-pangkat kelulut ni. Okey tuan-tuan. Jadi itulah yang dapat saya kongsikan. Okey tuan-tuan, jangan lupa. Okey, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe video saya tuan-tuan. Okey. Dan follow Facebook Kelulut Hunters. Okey, kita berjumpa lagi tuan-tuan. Assalamualaikum.